Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak puteri Islam yang Ustazah sayangi. Selamat datang ke channel Ustazah Is. Anak-anak sekalian, hari ini kamu akan belajar asas pertolongan cemas. Asas pertolongan cemas. Apakah maksud pertolongan cemas? Apakah maksud pertolongan cemas? Jom kita lihat. Pertolongan cemas merupakan bantu mula atau rawatan awal yang diberikan kepada seseorang mangsa di tempat kejadian sebelum ketibaan ambulans atau pakar medik. Mari kita lihat beberapa situasi kemalangan yang mungkin akan berlaku ke atas diri kita ataupun orang sekeliling yang mungkin memerlukan pertolongan cemas. Yang pertama ialah kemalangan di jalan raya. Seterusnya, gambar tercekik ketika makan. Situasi seterusnya ialah tergelincir ketika berjalan atau berlari. Dan gambar seterusnya ialah lemas ketika mandi di sungai, laut atau kolam. Kemalangan yang mungkin akan berlaku seterusnya ialah bayi yang mungkin terpegang binatang berbisa, bermain alatan yang beracun atau berbahaya, dan kemalangan ketika bermain kita mungkin akan terjatuh dan luka. Oleh itu, situasi tersebut mungkin memerlukan pertolongan cemas. Jadi, mari kita lihat apakah prinsip-prinsip pertolongan cemas. Prinsip-prinsip pertolongan cemas yang pertama adalah bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Yang kedua, mengurangkan kesakitan. Yang ketiga, mengelakkan keadaan kecederaan menjadi bertambah teruk. Yang keempat, mendapat bantuan doktor atau menghantar pesakit ke hospital. Itulah 4 prinsip-prinsip pertolongan cemas. Sekarang, mari kita lihat pula peraturan am pertolongan cemas. Peraturan yang pertama ialah memberi pertolongan kepada mangsa yang cedera teruk dahulu. Peraturan am pertolongan cemas yang kedua ialah memberi keutamaan kepada mangsa yang tidak sedar, iaitu menjaga terutamanya pernafasan. Peraturan am pertolongan cemas yang ketiga ialah jangan sekali-kali menanggalkan pakaian mangsa hanya sekadar melonggarkannya untuk memudahkan pernafasan mangsa. Peraturan am pertolongan cemas yang keempat ialah membuat pengurusan bagi menghantar mangsa ke hospital. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah peti pertolongan cemas. Apakah kegunaan peti pertolongan cemas? Peti pertolongan cemas digunakan untuk menyimpan alatan atau ubatan bagi melakukan pertolongan cemas. Lihat gambar, itulah contoh peti pertolongan cemas dan barang-barang yang ada diletakkan di dalam peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas digunakan untuk menyelamatkan nyawa, menghalang dan menghentikan kecederaan daripada menjadi semakin teruk. Seterusnya, mari kita lihat barang-barang yang perlu ada di dalam peti pertolongan cemas. Ustazah hanya tunjukkan beberapa contoh barang-barang yang perlu ada di dalam peti pertolongan cemas.
Barang yang pertama ialah antiseptik. Antiseptik digunakan untuk membunuh kuman. Bagaimanakah caranya? Letak sedikit antiseptik ke atas kapas dan sapu ke atas kawasan kulit yang terluka dengan sapuan sehala. Yang kedua ialah ubat kuning atau iodin, digunakan untuk menyembuhkan luka. Cara penggunaannya ialah disapu pada luka selepas dibersihkan dengan antiseptik. Kandungan yang ketiga ialah calamine lotion, digunakan untuk menyembuhkan ruam, alergik dan gatal, iaitu untuk penyakit kulit sahaja. Cara penggunaannya ialah bersih dan keringkan kawasan yang terjejas dan sapu kawasan tersebut dengan kapas. Yang keempat ialah burn-on, digunakan untuk membunuh kuman untuk luka terlecur. Cara penggunaannya ialah keringkan luka dan sapu ke bahagian lecur tersebut. Tidak dibenarkan sapu pada luka kebakaran tahap 2 dan 3. Yang kelima ialah kain ando. Kegunaannya untuk membalut luka dan patah, serta boleh juga sebagai alat untuk mengangkat dan memindahkan mangsa. Yang keenam ialah crepe bandage. Kegunaannya untuk merawat kecederaan, terkehel dan terseliuh atau luka berdarah. Yang ketujuh ialah roller bandage. Kegunaan untuk merawat luka tercalar. Boleh dipotong kepada bahagian kecil untuk dijadikan sebagai gaus. Yang kelapan, gaus, kain kasar perubatan. Kegunaannya untuk menutup luka kecil sambil memberi tekanan langsung selepas disapu ubat. Ustazah ulang, kegunaannya untuk menutup luka kecil sambil memberi tekanan langsung selepas disapu ubat. Yang kesembilan ialah plaster. Kegunaannya untuk menutup luka terpotong yang kecil. Yang ke-10 ialah kapas. Kegunaannya untuk membersihkan luka dan memberi tekanan langsung untuk menghentikan pendarahan. Yang ke-11 ialah gunting. Kegunaannya untuk menggunting lebihan pembalut. Yang ke-12 ialah forceps. Kegunaannya untuk memegang kapas dan gaus. Yang ke-13 ialah micropore. Kegunaannya untuk melekatkan pembalut pada luka mangsa. Yang ke-14 ialah sarung tangan pakai buang. Kegunaannya untuk melindungi diri kita daripada terkena luka mangsa atau darah mangsa. Itulah sahaja contoh-contoh barang yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Ustazah harap anak-anak Puteri Islam faham dan jangan lupa subscribe channel Ustazah sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.